Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan adunan nada yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seuntai rasa Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seuntai rasa. Yang berbahagia Muhammad Fakhrul Hidam, pengarah program Generasi Z Khusus Membaca. Yang dihormati Cikgu Salia binti Abdul Samad selaku panel jemputan khas untuk forum pada hari ini. Saudari Alia Afrika sebagai moderator dan Saudari Izzati Zawiya sebagai panel satu dan Saudara Muhammad Fakhrul Hidam iaitu panel kedua kita pada hari ini. Serta yang dikasihi diucapkan kepada adik-adik para peserta program Forum Generasi Z Khusus Membaca sekalian. Petik kenanga indah disemat, bahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Fakhrul Hidam untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Islam, kita memulakan bacaan doa kita dengan kitab Al-Fatihah, dan bagi bukan yang beragama Islam, anda dikehendaki bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Bersempena dengan program ini, kami memohon inayat dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebaikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Fakhrul Hidam atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bak kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta, sudah kenal jangan pula kita bercinta. Oleh itu, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, sudilah saya memperkenalkan kepada para peserta, para moderator dan panel bagi program khas kita pada hari ini. Yang pertama ialah Cikgu Salia binti Abdul Samad selaku panel jemputan khas untuk forum pada hari ini. Cikgu Salia binti Abdul Samad merupakan cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Hishamuddin. Seterusnya, Saudari Alia Afrika sebagai moderator, Saudari Izzati Zawiya sebagai panel 1 dan Saudara Muhammad Fakhrul Hidam iaitu panel kedua kita pada hari ini. Seterusnya, saya akan menyerahkan majlis ini kepada saudari moderator kita yang cantik manis iaitu Saudari Alia Afrika. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari MC kita yang cantik jelita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin sekalian.
Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum tentang Generasi Z bersama saya, Alia Afika binti Zainal Abidin sebagai moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Hari dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya memberitahu tajuk forum kita pada hari ini iaitu Generasi Z versus Membaca. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang panel kita pada hari ini dan juga tetamu khas kita bawakan kepada kalian. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Izzatul Zawiyah binti Zailani. Beliau berasal daripada Kelang, Selangor. Beliau juga merupakan alumni Sekolah Agama Menengah Sultan Hisamuddin Kelang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi saudari sekarang berada di mana ya? Di rumah ataupun di kolej? Saya berada di Kolej Universiti Sultan Idris di UPSI. Okey. Terima kasih saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang kelihatan pemalu namun bijak berkata-kata, saudara Muhammad Fakhrul Nidham bin Abdul Samad. Beliau berasal daripada negeri Pulau Pinang dan juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda Bahasa Melayu dengan pendidikan. Selamat datang saudara, apa khabar? Selamat datang. Kau baik ya saudari Alia? Sekarang saudara berada di kolej atau di rumah? Saya berada di kampus. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali adalah ahli panel kita yang ketiga. Beliau merupakan guru cemerlang subjek Bahasa Melayu yang kami bawakan khas dari Sekolah Agama Menengah Sultan Hisamuddin, Sungai Berteh, Kelang, iaitu Puan Salia binti Abdul Samad yang sentiasa tampil berkarisma. Apa khabar cikgu? Okay, kabar baik. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Khabar baik, selamat pagi cikgu. Okey, Alhamdulillah kita sudah pun berkenalan dengan ahli panel kita yang hebat-hebat belaka. Maka marilah kita teruskan perbincangan forum kita tentang Generasi Z versus Membaca. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai teknik membaca yang diajarkan oleh guru di sekolah seperti teknik membaca lantang dan sebagainya. Untuk pengetahuan kalian, Generasi Z ini dikenali sebagai generasi pengasas atau digelar post-millennium. Generasi Z yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010 dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, mereka seolah-olah tidak boleh terlepas daripada gadget dan aktiviti media sosial dan menurut kajian sekitar 44% daripada golongan generasi Z memeriksa media sosial setiap jam sekali. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2008, perkataan membaca membawa maksud memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita akan kupaskan beberapa teknik ataupun konsep membaca dalam generasi Z ini. Bagi mereka, teknologi dapat melakukan apa saja termasuk belajar dan bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tidak sedikit daripada golongan generasi Z yang kini menjadikan media sosial sebagai ruang mereka untuk mencari penghasilan seperti membuka kedai online atau menjadi influencer internet. Jadi, konsep atau teknik membaca itu tidak dapat dipraktikkan secara jelas oleh mereka. Jadi, saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Izzatul. Apakah salah satu daripada teknik tersebut dan diminta saudari untuk menerangkan kepada kami dengan lebih lanjut. Dipersilakan Sebelum saudari. saya memulakan agenda saya pada pagi ini, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Kumbang terbang di pinggir pekan, terbang seiring ke pohon ara. Ucapan sejahtera salam mulakan, bagai tanda mulanya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel yang hebat dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Merujuk kepada soalan saudari Alia sebentar tadi mengenai teknik-teknik yang sesuai untuk diaplikasikan kepada generasi Z.
Saya kongsikan antara teknik yang saya sering amalkan sepanjang menjadi pelajar sekolah menengah di SAM Sultan Hisham Bidang Sungai Betih, dan teknik ini juga saya amalkan sehingga saya menjadi seorang mahasiswi, iaitu teknik membaca senyap. Teknik ini merupakan satu kegiatan membaca yang melibatkan ingatan, iaitu visual memory dan keaktifan mata dan ingatan, di mana tujuan teknik ini adalah untuk memperoleh maklumat dan pemahaman dalam pembacaan sesuatu teks. Bacaan senyap ini merupakan satu bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maksudnya tanpa mengeluarkan suara. Di mana kita membaca di dalam hati, tidak membaca dengan suara lantang. Dan apabila pelajar memberhentikan bacaan, mereka akan menceritakan semula atau meringkaskan bacaan tersebut kepada diri mereka sendiri ataupun kepada rakan-rakan mereka. Di mana saya sendiri menggunakan teknik ini ketika saya membaca kisah ataupun cerita dalam sebuah buku, ataupun saya membaca akhbar, dan saya akan meringkaskan bacaan saya dan menceritakan kepada rakan-rakan saya. Seterusnya, dalam teknik membaca secara senyap terbahagi kepada dua, iaitu intensif dan ekstensif. Intensif ini merujuk kepada bacaan yang dilakukan secara teliti dengan bimbingan guru. Contohnya, membaca satu teks berkaitan dengan kepentingan alam sekitar, dan dalam pembacaan tersebut kita akan menganalisis atau mengkaji tentang tata bahasa atau perbendaharaan kata dalam sesebuah teks, dan teknik ini membantu pelajar untuk mengembangkan perbendaharaan kata mereka. Teknik yang kedua pula ialah ekstensif. Teknik bacaan ekstensif, di mana saya sangat suka teknik ini kerana teknik ini bersifat bebas. Kita gunakan bukan sahaja dalam pembelajaran, bahkan kita gunakan di luar pembelajaran. Sebagai contoh, bacaan buku cerita pendek, bacaan akhbar. Untuk generasi Z, saya sedia maklum anda semua sangat hebat dalam pembacaan digital, seperti akhbar online, buku cerita atau buku novel atas talian, betul? Jadi teknik ini amatlah sesuai digunakan untuk anda semua dalam memahami sesuatu bacaan, dan dengan cara pembacaan secara senyap ini, kita dapat tahu atau dapat memahami bacaan tersebut dengan lebih cepat. Disebabkan kita hanya membaca dengan dalam hati. Wah, sekarang baru saya dan para hadirin tahu dan faham teknik membaca secara senyap. Salah satu cara yang biasa Saudari Izzatul gunakan untuk membaca. Terima kasih atas penerangan yang cukup padat daripada Saudari Izzatul. Sekarang, mari kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Fakrul. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Saudara Fakrul seorang mahasiswa universiti. Jadi, bolehkah saudara berkongsi kepada kami semua apa itu teknik membaca lantang dan bagaimana teknik membaca lantang ini membantu saudara sewaktu melakukan pembentangan di universiti? Mengenai soalan yang daripada saudari Alia berikan kepada saya, teknik apa yang digunakan untuk universiti yang selalu digunakan di universiti itu, antaranya dari pendapat saya lah, adalah teknik membaca lantang. Apa itu teknik membaca lantang? Teknik membaca lantang ni adalah satu cara untuk kita berkomunikasi. Ia adalah satu cara menyampaikan maklumat atau memberikan hiburan kepada pendengar. Apa dia punya kebaikan daripada teknik ini? Yang pertama, satunya adalah jelas. Kita akan, apabila kita menggunakan teknik ini, kita akan lebih memahami lebih mendalam dan lebih jelaslah untuk kita mengingatkan sesuatu itu.
Okey, yang kedua adalah mengenal pasti kepentingan aspek mesej. Apabila dia macam berkait rapat antara semua ni, first kita akan yang pertama kita akan lebih memahami lah apabila kita membaca, dan kita akan lebih mengingat, dan seterusnya kita dapat menghuraikan apa isu-isu yang kita dapat untuk teknik ini. Okey, dia ada 4 cara. Satu adalah ulang alik membaca serentak. Macam mana teknik itu? Teknik dia macam ni. Seorang akan membaca di hadapan dan yang lain akan mengikut secara serentak. Kira seorang guru akan memilih salah seorang pelajar daripada kalangan pelajar dan menjadikan ketua untuk membaca dalam petikan yang pendek. Seterusnya kawan-kawannya akan mengikut apa yang dikatakan oleh rakan yang berikan hujah yang pertama tu. Okey, seterusnya yang kedua adalah membaca radio. Membaca radio ni adalah membaca antara 2 orang. Seorang tu akan mencatat dan seorang lagi akan membaca. Okey, yang ketiga adalah membaca gema. Membaca gema ini adalah seorang akan membaca dahulu dan membaca secara bisik di telinga untuk mendengarkan macam mana patah perkataan itu disebut, dan seorang lagi akan mendengar dan menyebut juga. Dan apabila pelajar yang kedua itu mendengar dengan dia mendapat mendengar apa yang pelajar pertama itu cakap, jadi mereka akan bertukar pula. Yang pelajar kedua akan membaca dahulu dan pelajar pertama tu akan membaca kemudian. Dan yang terakhir adalah teater membaca. Jadi teater membaca ini adalah mereka macam berlakon. First membaca dahulu, lepas tu yang kalangan-kalangan pelajar ini akan memujinya, macam memberikan semangatkan lagi kepadanya. Walaupun dia gagap dalam cara membaca ni, tetapi dia boleh memberi semangat dia untuk lebih membaca. Okey, apa contoh situasi yang dapat diberikan dalam teknik membaca lantang ni adalah seorang pelajar untuk dipilih oleh guru dan membaca bahagian awal teks, sementara pelajar lain mengikut bacaan tersebut secara beramai-ramai. Yang ini adalah teknik membaca lantang di bawah ulang alik membaca serentak. Okey, contoh dia macam mana? Seorang tu dia akan membaca lah satu petikan dalam 2-3 baris saja, dalam pendek saja untuk memberikan kefasihan dia. Jadi pelajar-pelajar lain akan mengikut secara perlahan, dan seterusnya. Selepas habis petikan, guru akan menjadi ketua, membentangkan menerangkan apa petikan itu dan menanyakan soalan-soalan kefahaman kepada pelajar supaya mereka lebih memahami teknik itu. Okey, apa yang kita akan dapat semasa kita menggunakan teknik lantang ini? Kita dapat first, kita akan membincangkan perkara yang di dalam petikan itu secara berkumpulan. Jadi hal ini akan menyebabkan kita lebih tertarik untuk mendapatkan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Melayu ini. Seterusnya, kita akan lebih bertindak balas, lebih aktif. Betul. Kalau kita kita tahu kan, kalau kita senyap je dalam kelas, kita tak akan macam bosan apabila belajar. Jadi kalaulah kita bertindak balas, berkomunikasi dengan cikgu, kita akan lebih bertambah ilmu dalam. Di samping itu, kosakata kita pun akan bertambah juga. Dan akhir sekali adalah semak teladan. Apabila mendapat kesalahan di dalam kelas, guru akan menambah baik untuk menjadikan lebih baik. Okey, itu saja daripada saya. Saya menyerahkan kembali majlis kita kepada saudari Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sekali lagi. Saya harap suara saya jelas ya. Okey, baik. Tak terlewat untuk cikgu ucapkan selamat hari raya. Okey, cikgu sebenarnya suka perbincangan yang santai, jangan takut-takut.
Okey. Pada cikgu, kamu-kamu semua ni anak-anak cikgu juga. Ada yang anak-anak dari Samsultan Hishamuddin Sungai Berteh, anak-anak di UPSI. Okay, dan cikgu suka menggunakan istilah anak-anak ataupun anak-anak murid. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi cikgu perkenalkan juga diri cikgu. Cikgu yang bernama Salia binti Abdul Samad. Cikgu merupakan anak jati dari Rembau Negeri Sembilan. Okay, cikgu tak jual pantun lah ya, sebab anak-anak yang ada depan saya ni di UPSI ni dah hebat dah berpantunnya. Okay, cikgu baru berusia 41 tahun. Okay, dan sebelum ni cikgu belajar di Universiti Malaysia Sarawak dalam bidang pembangunan sumber manusia. Seterusnya cikgu menyambung pengajian untuk diploma pendidikan di Institut Pendidikan Guru Kuala Lumpur dalam pengajian Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Okay, itu sedikit tentang diri cikgu. Okay, dan cikgu memulakan kerjaya sebagai seorang guru pada tahun 2008. Okay, dengan sandaran guru sandaran tidak terlatih, sebab cikgu di universiti tidak mengambil bidang pendidikan. Okay, kemudian dalam cikgu tempoh mengajar, cikgu belajar untuk mengambil diploma pendidikan seperti yang cikgu maklumkan tadi. Okay, cikgu mula mengajar di Sekolah Agama Menengah Teluk Kemang di Port Dickson dalam 4 tahun, dan seterusnya cikgu berhijrah di Sekolah Menengah Agama Sultan Hishamuddin Sungai Berteh ini sedar tak sedar hampir 11 tahun. Jadi kalau dihitung tempoh menjadi guru itu baru lebih kurang 15 tahun dan masih baharu serta masih dalam proses belajar untuk menjadi guru. Okay, bercerita tentang cabaran atau kenangan manis tu, cabaran sekarang memang tidak dapat dinafikan. Dalam bidang pendidikan terlalu banyak dan besar cabarannya. Apa yang memberikan cabaran kepada guru, ini pendapat cikgu sendiri, ialah menerima perubahan. Sama ada perubahan dalam sistem pendidikan negara, perubahan dalam pengurusan pentadbiran sekolah, dan paling mencabar ialah perubahan terhadap sikap dan tingkah laku murid. Sebab itu perkara yang setiap hari kita tempuh tetapi tidak boleh kita jangka. Respon murid terhadap pengajaran guru adalah berbeza setiap hari, dan itulah pengalaman-pengalaman yang akan cikgu lalui sepanjang tempoh insya-Allah menjadi sebagai seorang guru. Dan terkini ialah perubahan ataupun cabaran dalam perubahan menghadapi perubahan semasa. Sebagaimana kita tahu tentang penularan wabak COVID ni merubah landscape pendidikan negara kita yang biasa kita hadapi secara bersemuka, tetapi kita perlu belajar, cikgu sendiri kena berubah 360 darjah membiasakan dalam menerima perubahan pendidikan itu, iaitu pengajaran melalui alam maya seperti yang kita lalui sekarang. Okay, dan pastinya perubahan itu memerlukan kebersediaan sebagai seorang guru, dan cabarannya lah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan cabaran itu. Yang penting matlamat untuk mendidik anak bangsa itu dapat kami laksanakan insya-Allah. Okay, bercerita kenangan manis. Banyak kenangan manis, antaranya apabila melihat, yang penting ialah melihat kemenjadian murid itu sendiri, sama ada dalam bidang kurikulum, co-kurikulum ataupun perubahan sikap anak-anak murid yang dari negatif kepada yang lebih positif dan lebih baik. Okay, itu sebenarnya kenangan yang baik, yang manis untuk cikgu. Okay, dan antara lain kenangan manisnya apabila menerima ucapan Hari Guru yang manis-manis daripada anak-anak murid. Okay, cikgu sukalah kongsikan satu ucapan yang cikgu terima sewaktu sambutan Hari Guru tempoh hari. Menerima teks ucapan melalui WhatsApp daripada murid, bekas anak murid cikgu. Dia kata,
Terima kasih cikgu mengajar dia sifat sabar dan periang. Okey, nampaknya murid bukan menilai dari aspek penampilan seorang guru, tetapi melihat daripada penyampaian guru, pribadi guru. Itulah pentingnya sebagai seorang guru dalam mendidik anak bangsa. Itu saja daripada saya. Berkaitan kata-kata semangat tentang mendalami bahasa Melayu itu, cikgu respon daripada pendapat Izzatul tadi. Ada satu istilah yang digunakan ialah paksa. Paksa ataupun kita murnikan kata itu dilatih. Okey, membaca, menuturkan bahasa Melayu yang betul memang perlu dilatih. Okey, kita memang biasa pertuturan kita sebagai seorang yang berbangsa Melayu, kita akan bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi adakah bahasa Melayu yang digunakan itu betul? Adakah mengikut tata bahasa dan kosakatanya yang tepat? Jadi bukanlah mudah sebenarnya untuk benar-benar menghayati, tapi kita nak bercakap pun kita kena tengok audience juga kan. Macam anak-anak murid cikgu, kalau cikgu buat pengajaran melalui Meet pun cikgu tak adalah menggunakan kesantunan bahasa gramatis kan. Perlulah tengok pada mood anak-anak ni. Jadi untuk sentiasa memahami dan bersemangat dalam belajar bahasa Melayu itu, kita perlu ada dalam hati, bermula dari hati kita sendiri, iaitu kita kena sayang akan bahasa kita. Sebab bahasa Melayu ini merupakan khazanah. Jika kita tidak belajar mendalaminya, siapalah lagi kan. Okey, selagi kita berada di bumi Malaysia, ini tanah air kita, dan bahasa rasmi kita ialah bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu. Jadi martabatkanlah bahasa ini, sayangilah bahasa dan cintailah bahasa. Sejujurnya cikgu sangat kagum, cikgu cakap untuk yang bukan berbangsa Melayu, apabila menggunakan atau bertutur dalam bahasa Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu yang tepat, yang betul. Berbanding anak berbangsa Melayu sendiri. Okey, contohnya sebab cikgu alhamdulillah terlibat dalam pentaksiran untuk SPM pada tahun lepas bagi ujian bertutur. Apabila mendengar anak-anak yang bertutur dalam bahasa Melayu, ataupun apabila cikgu menjadi juri untuk pidato di peringkat daerah ataupun peringkat sekolah, jadi apabila melihat atau mendengar anak-anak yang bukan berbahasa Melayu bertutur dalam bahasa Melayu, sebenarnya membanggakan cikgu, kembang hati cikgu sebagai seorang guru bahasa Melayu. Ini sebenarnya cabaran ni untuk anak-anak yang berbangsa Melayu yang berasakan bahasa Melayu kita hari-hari tuturkan. Jadi perlu suburkan rasa cinta akan bahasa itu dalam hati kita sendiri. Dan cikgu respon sedikit tentang membaca ini, perlulah dilatih. Memang dan maaf cikgu, untuk yang berbangsa atau beragama Islam, kita sebagaimana yang kita maklum, Allah menurunkan surah Iqra ayat yang pertama, iaitu bacalah. Pastinya membaca itu akan menambahkan ilmu, akan menjadikan kita memahami apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Berbeza orang yang berilmu dan tidak berilmu dalam menyampaikan kata-kata atau memberikan buah fikirannya. Jadi membaca sangat penting. Dan perlu dilatih dan dipaksa. Ibarat Allah bisa, tegal biasa. Jadi itu saja daripada cikgu. Tadi cikgu tak buka dengan pantun, tapi cikgu nak tutup dengan pantun boleh? Boleh. Ini berkaitan tentang baca lah. Cantik sungguh Puspita Kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa percaya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Kembali kepada sesi kuis. Pada sesi ini saya akan mengajukan 3 soalan kepada para peserta, dan peserta yang bertuah yang berjaya menjawab soalan ini akan mendapat ganjaran daripada pihak penganjur program. Okey, diharapkan adik-adik peserta bersedia mendengar soalan yang akan saya ajukan ini. Okey, saya akan bacakan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, sebutkan 2 teknik yang anda dapat daripada perkongsian forum hari ini. Diulangi, soalan yang pertama, sebutkan 2 teknik yang anda dapat daripada perkongsian forum hari ini.
Okey, kita sudah mendapat jawapan daripada adik Mirul Kamal kita. Okey, mari kita bertanya kepada panel kita. Betul ke? Okey, saya rasa macam betul. Okey, betul, tepat sekali Mirul Kamal. Okey, diminta untuk Mirul Kamal untuk PM. PM lah. Nanti saya akan bagi tahu PM siapa.